Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah para penonton yang saya kasih semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mengkurniakan kepada kita semua kesihatan, keafiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita pada bulan Ramadan yang mulia ini. Pada kesempatan ini ingin saya menjelaskan beberapa hukum sekitar zakat fitrah yang perlu untuk anda ketahui. Jadi perbezaan di antara zakat fitrah dengan zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat ke atas diri, manakala zakat harta adalah zakat ke atas harta yang dimiliki. Jadi orang Melayu kan biasa dikira zakat fitrah tu dia ikut kepala kan, berapa banyak kepala ada dekat rumah tu. Jadi berapa banyak kepala ada dekat rumah tu, maka dikeluarkan zakat fitrah mengikuti individu yang ada dekat rumah tu. Sekali lagi, kepala manusia, bukan kepala binatang, pet ke binatang peliharaan ke. Saya pernah ada orang tanya, perlu ke tak perlu dia nak bayar zakat fitrah untuk kucingnya kerana mungkin dia sayang sangat dekat kucing. Saya katakan tak perlu. Zakat fitrah ni hanya untuk di atas kepala manusia. Bayangkan kalau kucing tersebut dilahirkan anak, begitu baru banyak kepala dia nak kena bayar zakat fitrah tu. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, zakat fitrah pula dibayar pada bulan Ramadan dengan kadar rendah bagi setiap pembayar. Zakat harta pula bergantung kepada jumlah harta yang dizakatkan. Jadi jumlah harta yang anda miliki dan juga haul. Adapun zakat fitrah berbeza caranya. Persoalan seterusnya tentang hukum menunaikan zakat fitrah untuk ahli keluarga seseorang. Jadi seseorang itu boleh menunaikan zakat fitrah untuk mereka yang berada di bawah tanggungannya dari segi nafkah, dia punya dependence lah, yang tidak dapat menunaikan sendiri zakat fitrahnya. Sebagai contoh, ayah menunaikan zakat fitrah untuk si anak, ataupun anak menunaikan zakat fitrah untuk ibu, ayahnya, untuk ahli keluarganya dan lain-lain. Jika seseorang itu tidak mampu untuk menunaikan zakat fitrah dengan sendirinya, sebagai contoh, warga emas yang tidak tahu cara nak bayar zakat fitrah secara online. Jadi alhamdulillah sekarang ni anda boleh bayar zakat fitrah secara online ataupun menggunakan mesin AXS kan. Tapi katakanlah anda ada ayah, ada ibu, ada warga emas yang tidak mengetahui untuk membayar zakat fitrah secara online. Jadi orang lain boleh menunaikan zakat fitrah on his behalf untuknya. Hatta jiran anda sendiri pun. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah anda memberitahu kepadanya bahawa anda akan membayarkan zakat fitrah untuknya. Dan beliau pula mengizinkan zakat fitrahnya untuk ditunaikan. Katakanlah sekarang ini, ada seseorang itu dia terlupa untuk membayar zakat fitrahnya. Adakah boleh diganti? Jadi jawapannya adalah perlu untuk saya jelaskan beberapa perkara. Yang pertama, kita nak kena faham batas akhir waktu untuk membayar zakat fitrah. Terdapat dua pendapat di sisi para alim ulama yang menetapkan tentang batas waktu untuk seseorang itu membayar zakat fitrah. Jadi pendapat yang pertama, batas waktu terakhir, iaitu nihayatul waqt, ia untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah ketika solat Aidil Fitri. Jadi barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum solat Aidil Fitri, zakatnya masih diterima, alhamdulillah. Sedangkan barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah setelah solat Aidil Fitri, maka ini hanya dianggap sebagai sedekah dan tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Dalilnya adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan sia-sia dan daripada perkataan kotor, dan juga sebagai makanan untuk mereka yang miskin. Jadi barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu sebelum salat Aidil Fitri, maka ia adalah zakat yang diterima. Kemudian Nabi bersabda lagi, dan barang siapa yang menunaikan zakat fitrah itu setelah salat Aidil Fitri, maka itu merupakan satu sedekah daripada sedekah-sedekah yang pelbagai. Hadis riwayat Abu Dawud. Itu pendapat yang pertama. Pendapat pertama tadi katakan apa? Zakat fitrah ini hanya boleh sampai solat hari raya. Adapun selepas hari raya tidak diterima.
Ada pendapat yang kedua di sisi para alim ulama, merupakan pendapat mazhab Malikiyah, mazhab Hanabilah dan juga mazhab Syafi'iyah. Pendapat ini menetapkan batas akhir zakat fitrah adalah ketika tenggelamnya matahari pada hari raya Aidilfitri. Jadi maknanya hatta selepas solat hari raya, tenggelamnya matahari waktu maghrib itu pada hari raya yang pertama, sebelumnya waktu maghrib itu masih lagi dianggap sebagai zakat fitrah. Jadi menurut pendapat ini, menurut jumhur ulama, zakat fitrah tetap sah walaupun dibayar sesudah solat Aidilfitri sehingga datangnya waktu maghrib pada hari Aidilfitri ataupun pada tanggal 1 Syawal lah. Hanya saja ulama Hanabilah dengan juga Syafi'iyah, mereka katakan apa? Mazhab Syafi'i katakan orang yang buat macam gini itu hukumnya makruh. Makruh maknanya apa? Benda tu Allah Subhanahu Wa Taala tak sukalah. Kerana awak ada one whole month, 1 bulan untuk bayar zakat fitrah, tapi awak pilih nak buat dekat injury time. Nak buat, jangan cakap injury time, dah terkeluar waktu dah sebenarnya pun kan. Jadi itu sebab tu hukumnya adalah makruh. Dalil pendapat yang kedua ni apa? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dengan juga Al-Baihaqi. Nabi bersabda, cukupilah mereka, yakni cukupkanlah orang yang fakir miskin ni daripada meminta-minta pada hari ini. Pada hari ini. Jadi istilah yang Nabi gunakan pada hari ini, yakni pada hari raya. Hari raya yang pertama daripada subuh hingga ke sebelum maghrib. Waktu maghrib dah masuk hari yang kedua. Maka seperti mana ibadah solat fardu yang perlu untuk kita tunaikan tepat pada masanya, digalakkan juga untuk kita menunaikan zakat fitrah ini tepat pada masanya dan jangan kita menantikan sehingga waktu makruh untuk menunaikan zakat fitrah seseorang. Walaupun ada dua pendapat yang berbeza ni, tapi saya nak kena jelaskan juga untuk proses administrasi pembayaran zakat fitrah melalui kaedah online, sama ada melalui e-payment, e-access machine, akan tamat pada pukul 7 pagi pada Syawal pertama. 7 pagi pada Syawal pertama. Jadi sebelum solat hari raya, make sure kita ni semua dah bayar zakat fitrah kita. Sekarang ini anda boleh menunaikan zakat fitrah, bukan sekadar zakat fitrah, boleh membayar zakat, boleh membayar fidyah anda, semuanya secara online. Jadi anda boleh pergi ke laman website zakat.sg untuk mendapatkan perincian lanjut. Ada satu soalan yang saya terima tentang seseorang yang terlupa untuk bayar zakat fitrahnya. Jangan cakap pada hari raya pertama, bahkan dia terlupa langsung. Lepas selang berapa hari raya baru dia ingat, ni dah bayar ke belum zakat fitrah ni? Ni, orang yang terlupa untuk melaksanakan zakat fitrah tidak berdosa kerana dia terlupa. Dan terlupa itu merupakan salah satu uzur yang insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umat aku dosa kerana tersalah, dia tidak sengaja. Terlupa pun insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala maafkan, dan daripada apa-apa yang dipaksakan ke atas mereka. Jadi awak tersalah buat, tak mengapa. Awak ini ataupun tak sengaja, tidak mengapa. Terlupa, tidak mengapa. Kemudian yang ketiga, apabila terpaksa untuk melaksanakannya, maka insya-Allah dimaafkan. Namun kewajipan zakat fitrah itu tetap tidak gugur daripada orang yang terlupa untuk membayarnya, dan dia tetap wajib untuk qada zakat fitrah tersebut. Ia seperti mana yang telah ditegaskan oleh para alim ulama bahawa seseorang yang meninggalkan sesuatu kewajipan, tarkul wajib, maka dia perlu untuk menunaikan ibadah tersebut pada waktu yang berikutnya. Sebagai contoh, orang yang terlupa ataupun dengan sengaja meninggalkan salat fardu, maka beliau wajib untuk mengqada salat fardu tersebut. Jadi saya nak sentuh sedikit tentang qada ibadah ini. Ia merupakan satu perkara yang tidak bolehlah kita anggap sebagai ringan. Kerana maksud qada adalah kita menunaikan ibadah yang wajib di luar daripada waktunya. Jadi walaupun dari segi hukum, kewajipannya sudah tertunai apabila kita melaksanakan solat qada tersebut ataupun zakat qada tersebut, akan tetapi sama ada Tuhan menerimanya ataupun tidak, ia merupakan suatu perkara yang kita hanya bakal mengetahui esok di akhirat. Ya, kita bersangka baik terhadap Tuhan
dan kita mengharap agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala kekurangan kita. Walaupun sedemikian, kita tetap kena berusaha saudara sekalian untuk melaksanakan ibadah, untuk menunaikan sesuatu ibadah tepat pada masanya. Ia merupakan perkara yang lebih afdal daripada menunaikan sesuatu ibadah secara qada. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.